Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So untuk video kali ini saya akan tunjukkan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Okay, macam mana kita nak melihat secara virtual, pandangan ataupun bentuk yang akan terbentuk apabila kita memandang sesuatu objek 3 dimensi itu daripada pelbagai pandangan, sama ada pandangan atas, sisi ataupun hadapan. Okay. So sekarang ni kita mulakan dengan bentuk asas, iaitu bentuk cube di sini, ataupun kubik. So di sini kita nampak dia adalah satu bentuk 3 dimensi, ada ruang di belakang, di ruang di dalamnya lah. So ini pandangan asalnya. Sekarang ni macam mana kalau cube ini saya pandang dia daripada bahagian atas? Maksudnya saya pandang dia pada satah berasal daripada satah FGHF. FGHE. So bila saya pandang dia, saya akan dapat, daripada pandangan atas saya akan dapat satu bentuk segi empat sama. Ini adalah bentuk segi empat sama. So daripada kubik, daripada bentuk cube macam ni, kita pandang daripada atas, kita akan dapat bentuk segi empat sama. Itu kalau daripada pandangan atas. Macam mana pula kalau kita pandang daripada pandangan hadapan? So daripada pandangan hadapan, saya pusingkan ke hadapan. So saya akan masih lagi dapat bentuk segi empat sama. Tetapi kalau kita tengok satah dia berlainan lah. Sebab tadi satah yang saya tengok adalah satah yang dekat atas ni, iaitu FGEH. Sekarang ni bila saya pandang dia daripada depan, saya dapat dekat satah, ataupun saya nampak bentuknya adalah daripada satah satah E, satah A, satah C dan satah H. Ikut bentuk objek satah dia. Itu kalau daripada depan. Kalau daripada sisi pun saya masih lagi akan mendapatkan bentuk yang sama, iaitu segi empat sama. So pandanglah daripada mana-mana arah sekalipun, kita masih lagi akan dapatkan bentuk segi empat sama. Itu untuk cube, ataupun untuk kubik. Sekarang ni kita nak buat macam mana pula kalau untuk bentuk untuk bentuk kon. Sekarang ni kalau kita nak buat untuk bentuk kon, katakan saya ada satu, ini adalah kon saya. Katakanlah jejarinya adalah 3. So ini adalah kon saya. So kon kita dah tahu ini adalah kon lah. Katakanlah saya tinggikan sikit konnya. Right, ini adalah kon kita. Kita nampak ada ruang. Tetapi bila kita pandang, katakan saya buat pandangan daripada atas, saya akan pandang dia daripada atas, saya akan dapat satu bentuk bulatan. Tetapi apa nak membezakan dia bulatan yang membentuk sfera ataupun membentuk kon? Dia ada titik di tengah ini, iaitu bucu dia. So dia ada bucu di sini. So ini yang menandakan dia adalah kon. Daripada pandangan atas. So kalau daripada pandangan atas, kita nampak bulatan dengan satu titik di tengah-tengah. Kalau kita pandang dia daripada pandangan hadapan, katakan ini hadapan dia. So saya akan pandang dari bentuk hadapan, saya akan dapat satu bentuk segitiga. Segitiga yang mana panjang tapak dia adalah diameter bagi bulatan ini. Dan juga tinggi dia adalah tinggi kepada kon ni lah. Itu adalah kalau daripada pandangan hadapan. Sama juga kalau saya pandang daripada pandangan sisi. Katakan ini sisi saya. So saya pandang daripada pandangan sisi pun, saya akan dapat bentuk segitiga dengan ukuran yang sama macam pandangan daripada sisi hadapan. Pandanglah daripada mana-mana sisi pun, hadapan, belakang, tepi, kiri kanan, kita akan dapat bentuk segitiga. Cuma yang berbeza bila kita pandang dari atas, kita akan nampak bentuk bulatan dengan satu titik di tengah-tengah. Itu untuk kon. Sekarang kita akan buat untuk silinder pula. Untuk silinder, kan radius saya 3 juga. Ini adalah silinder. Kita nampak dia ada ruang di dalam. So bila pandangan daripada atas, kita akan nampak bentuknya begini. Bulat. Sebab apa? Dia mengikut bentuk tapak atas sini. Tapak atas. Tapak atas. Dan juga tapak bawah dia lah, sebab sama. Atas dengan bawah dia sama bulatan.
Okey, macam mana pula kalau kita pandang dia daripada depan? So, kalau daripada depan, kita akan dapat bentuknya adalah bentuk segi 4. Okey, yang mana panjang di sini adalah tingginya. Okey, ukuran di sini adalah tingginya dan di sini adalah diameter yang bawah ini mewakili panjang diameter bulatan tapak dia tu. Okey, sama juga kalau saya pandang daripada pandangan tepi. So, katakanlah saya pandang daripada tepi. Tekan di tepi. Sama, saya pandang tepi pun akan dapat segi 4 dengan tinggi yang sama dan panjang diameter bulatan yang sama dengan pandangan daripada hadapan. Okey, cuma bezanya bila saya pandang daripada atas, saya akan nampak bulatan. Yang mana bulatan ini, okey, bulatan ini dia ada diameter. Diameter dia mestilah mengikut diameter pada ukuran 3 dimensi yang diberi. Okey, so itu untuk silinder. Okey, kemudian kita pergi kepada bentuk yang lebih kompleks, iaitu bentuk inilah piramid saya. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, piramid ini kita nampaklah bentuk biasanya kita akan dapat. Okey, ini piramid segi 4. Okey, tapi kalau kita pandang dia daripada atas, kita akan dapat bentuknya adalah bentuk sebuah segi 4 sama dengan 1, 2, 3, 4. Kenapa ada garisan? Sebab garisan ini menandakan dia adalah satah condong. So, kenapa kita kena lukis garisan ini menggunakan garisan padu? Sebab kita nampak dia ada satah condong dekat sini. Kita nampak sisi yang mana satah itu adalah condong. Okey, sebab tu kita lukiskan dia dengan garisan padu. Okey, so kita tahulah ini satah 1, satah 2, satah 3, satah 4. Okey, kemudian itu daripada pandangan atas. Kalau daripada pandangan hadapan, okey, pada pandangan hadapan kita akan pusingkan dan kita akan nampak bentuknya adalah bentuk segi 3. Okey, ikutlah. Okey, yang mana bawah ni adalah saiz tapak. Okey, dan di sini adalah ikut ketinggian di tengah lah. Tinggi bagi segitiga itu apa. Okey, kemudian itu daripada hadapan. Okey, kalau daripada tepi, pun kita akan dapat benda yang sama dengan pandangan daripada hadapan. Okey, benda yang sama juga. Okey, daripada belakang pun akan dapat benda yang sama juga. Okey, kalau daripada belakang pun dapat benda yang sama. Okey, so sekarang ni kalau hadapan kita dapat macam ni. Sekarang macam mana kalau kita tengok piramid ini daripada bahagian bawah, ataupun piramid ini diberi kepada kamu dalam keadaan terbalik. Kamu kena pandang dia daripada bahagian tapak dahulu. So, kalau daripada bahagian tapak, okey, kamu akan dapat bentuknya begini. Okey, kamu akan dapat satu segi 4. Okey, yang mana, okey, kalau kamu tengok, apa beza? Bentuk dia sama dengan pandangan atas. Kamu akan dapat satu bentuk segi 4. Tetapi yang membezakan dia adalah, okay, kamu kena buat dua garisan putus-putus X begini yang menandakan ini satah 1, satah 2, satah 3 dan satah 4. Kenapa guna garisan putus-putus? Sebab kita nak tunjukkan bahawa dia ada bucu di bahagian belakang yang kita tak nampak ni. Okay, sebab tu kita akan tandakan dia dengan garisan putus-putus. Kalau daripada atas tadi, kita boleh tandakan dia dengan garisan. Kalau daripada atas, kita boleh tandakan dia dengan garisan nampaklah, sebab kita nampak bendanya. Tapi kalau daripada bawah, daripada menggunakan garisan putus-putus untuk menandakan dia ada bucu di hadapan dia. Okay, so itu kalau untuk piramid. Okay, sekarang kita nak tengok pula macam mana kalau kita nak tengok prisma. Okay, katakanlah prisma saya prisma dengan 3. Okey, kemudian saya akan extrudekan dia kepada prisma. So, naikkan dia ke atas. Alright, so ini adalah prisma saya. Okay, so ini prisma yang kamu sentiasa nampak lah, biasa nampak. Okey, prisma segitiga macam ni. Okey, so ini kalau daripada pandangan biasa. Macam mana kalau pandang dia daripada atas? Kita tengok. So, kalau kita pandang daripada atas, kita akan dapat bentuk begini. Okey, segitiga lah. Okey, ikutlah ukuran yang diberi dalam gambar rajah. Okey,
Kemudian kalau daripada hadapan, katakan ini hadapan dia, kita akan dapat bentuk ini. Okey, sekarang kenapa ada garisan putus-putus di tengah? Sebab nak menunjukkan dia adalah prisma, iaitu dia ada sisi yang berbucu dekat belakang tu. Okey. Iaitu dia ada sisi berbucu dekat sini. So sebab tu bila kita pandang daripada hadapan, kita akan nampak garisan putus-putus di tengah-tengah antara segi empat yang kita lukis ni. Okey. So, kemudian kalau itu daripada pandangan hadapan, misalnya kalau kita nak pandang dia daripada bahagian tepi, katakanlah tepi dia adalah daripada sini. Okey, ini tepi dia. Okey. So, kalau tepi dia, okey. Sekarang ni kalau kita tengok, okey. Okey, ini kalau daripada pandangan tepi lah. Okey, pandangan tepi pun kita kena tunjukkan dia ada satu garisan putus-putus di tengah-tengah sebab dia ada bucu kat ujung ni. Okey. So kalau daripada pandangan sini pun benda yang sama juga. Okey. Daripada pandangan ini pun benda yang sama juga sebab dia ada bucu. Okey. Katakanlah bentuk dia ni, dia kata yang bucu ini menghala ke hadapan ataupun ini yang daripada asal pandangan PC kamu. Maksudnya kamu kena pandang daripada arah bucu ni. So bila kamu pandang daripada arah bucu, maksudnya kamu akan dapat macam ni. Okay, yang mana bucu dia ni kamu akan lukis dengan garisan padu sebab kamu nampak bucu dia ada di depan. Okey, macam tadi tu kamu lukis dia bucu tu sebagai garisan putus-putus sebab kamu tak nampak dia dekat belakang. Sekarang ni kalau pandangan tu memang daripada bucu, kamu kena lukis bucu kamu sebagai garisan padu. Okey. Tapi kalau daripada pandangan atas, okey, sama. Kamu akan dapat segitiga. Ikutlah kedudukan orientasi objek tersebut. Okey. So, itu untuk prisma. Okey, yang terakhir kita akan tengok adalah untuk sfera. Okey, sebab benda ni sebenarnya paling senang untuk sfera. Okey, katakanlah kamu ada sfera. Okey. Contoh kamu. Okey, ini adalah sfera kamu. Okey. So, ini adalah sfera kamu. So, kalau sfera kamu tahu dalam dia ada ruang. Nampak bentuk ruang dia. Okay, tapi kalau kamu pandang dia daripada atas, kamu cuma akan nampak dia satu bulatan sahaja. Okey, satu bulatan sahaja. Okey, kalau kamu pandang daripada depan pun, kamu nampak satu bulatan juga. Kalau kamu pandang daripada tepi pun, nampak satu bulatan juga. Okey, tetapi kalau kamu pandang di secara gedi, kamu nampak dia ada ruang. Okey, nampak ruang, nampak garisan belakang ni, so kamu tahu dia ada ruang. Okey, tapi kalau daripada atas, daripada tepi, daripada hadapan, semua kamu akan dapat bentuk dua dimensi iaitu bulatan. Okay. So itu adalah sebersikit tentang macam mana kamu nak membayangkan bentuk yang terhasil apabila kamu pandang objek kamu daripada satah yang berbeza, sama ada satah satah mengufuk ataupun satah mencancang.